Pada abad ke-16, Kesultanan Ottomania telah memerintah Palestin. Pemerintahan ini telah tamat pada akhir Perang Satu kerana Liga Bangsa-Bangsa telah memberikan mandat kepada British untuk menjajah Palestin. Ini telah memicu migrasi besar-besaran orang Yahudi ke negara ini. Pada 1947, PBB telah mengusulkan pembahagian wilayah Palestin menjadi negara Arab dan Yahudi. Pendudukan Israel ini bermula apabila Resolusi 181 mendapat sokongan penuh daripada Amerika Syarikat dan 33 undian di PBB. Deklarasi kemerdekaan Israel telah diumumkan pada 1948. Pada saat yang sama dengan ketamakan Israel, terjadinya Perang Arab Israel 1948 sehingga 1949. Israel telah menjajah tepi barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan akibat daripada Perang 6 Hari pada 1967. Ini telah mencetuskan ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Palestin. Bertahun lamanya kezaliman Israel ke atas rakyat Palestin dan ribuan nyawa telah terkorban akibat daripada kerakusan Yahudi. Hal ini berlarutan hingga kini. Pada tahun 2023, Israel telah melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin yang tidak bersalah sejak 7 Oktober 2023 dan kejadian tragis ini masih berlarut sehingga kini yang melibatkan angka korban 26,612 termasuk 10,305 kanak-kanak selama 71 hari kejadian ini berlaku. Seterusnya, bagi bahagian penyataan masalah, terdapat 3 penyataan masalah yang telah pun dikemukakan dalam poster kumpulan kami, iaitu antaranya ialah mengapakah suara kita penting bagi rakyat Palestin. Soalan ini telah pun dijawab dalam poster kumpulan kami, iaitu di dalam konteks kerangka teori dan juga konseptual. Berdasarkan saranan Imam Al-Ghazali, setiap masyarakat perlulah mengamalkan amar makruf nahi munkar yang bermaksud menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Biarpun kita tiada kuasa yang cukup kuat untuk menentang kezaliman yang Israel lakukan terhadap negara Palestin, namun setiap masyarakat perlulah mengamalkan amar makruf nahi munkar, iaitu dengan menggalakkan bantuan kemanusiaan kepada negara Palestin, menyedarkan lebih ramai pihak tentang kekejaman yang berlaku di negara Palestin serta menyumbangkan mereka sokongan dalam bentuk moral dan juga material agar mereka terus kuat dalam berhadapan kekejaman dan peperangan dengan negara Israel. Lagi penyataan masalah yang kedua adalah, adakah wajar tindakan setengah masyarakat yang berdiam diri akan isu kekejaman yang berlaku di negara Palestin? Sudah terang lagi bersuluh bahawa tindakan setengah masyarakat yang hanya berdiam diri akan isu kekejaman yang berlaku di negara Palestin ini adalah tidak wajar sama sekali. Hal ini kerana kerjasama setiap masyarakat dalam menentang dan menolong negara Palestin keluar daripada kezaliman yang berlaku terhadap negara mereka adalah melibatkan perpaduan umat Islam dan kesatuan tujuan untuk membebaskan rakyat Palestin dalam isu kekejaman yang berlaku terhadap negara mereka. Di samping itu, tindakan masyarakat yang hanya berdiam diri dalam isu kekejaman negara Palestin ini adalah seolah-olah mereka bersetuju dengan setiap kezaliman yang berlaku terhadap anak kecil, wanita dan juga masa-masa yang terkorban dan tidak bersalah di negara Palestin. Biarpun ada setengah masyarakat yang bukan berasal daripada agama Islam, namun isu kekejaman di negara Palestin ini bukan lagi soalan agama semata-mata. Hal ini kerana isu kekejaman yang berlaku ini telah pun melibatkan keadilan dan juga hak asasi seorang manusia yang harus dipertahankan. Untuk penyataan masalah ketiga, bagaimanakah rakyat Malaysia dapat menyuarakan pendapat mereka tentang Palestin dengan lebih efektif? Al-Ghazali menekankan pentingnya pelaksanaan amar makruf nahi munkar secara kolektif dalam Islam, dan di dalam konteks ini menyatakan bahawa kerjasama lelaki dan wanita dapat menguatkan usaha membela rakyat Palestin. Definisi amar makruf adalah menyuruh dan menyeru kepada kebaikan, dan nahi munkar pula bermaksud mencegah dan melarang daripada perkara kemungkaran. Amar makruf nahi munkar ini boleh dilaksanakan dengan pelbagai peringkat pendekatan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.
Peringkat pertama ialah dengan tangan. Dalam konteks Palestin, kita boleh melaksanakan dengan melakukan bantuan kemanusiaan. Seterusnya adalah dengan lidah. Kita boleh bersuara untuk memberikan kesedaran kepada dunia tentang kezaliman yang sedang ditimpa rakyat Palestin. Dan akhir sekali, bagi individu yang tiada kuasa dan autoriti, kita boleh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengingkari dan membenci dengan hati. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Bermaksud kita tidak redha dengan kemungkaran yang dilihat dan dalam masa yang sama kita bertekad untuk mengubahnya apabila berkemampuan kelak. Keterlibatan semua golongan, lelaki maupun wanita dan kepelbagaian agama memberi sumbangan penting kepada usaha bersama-sama untuk menegakkan keadilan dan memperkuatkan perjuangan untuk rakyat Palestin. Kerjasama ini tidak hanya membantu rakyat Palestin tetapi juga memupuk perpaduan dan tujuan bersama untuk menghentikan kezaliman. Solidariti dan keadilan menjadi nilai utama dalam mendukung hak dan kemerdekaan bagi rakyat Palestin. Aspek seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan suara rakyat Malaysia atas isu yang berlaku pada Palestin. Yang kedua, untuk mengenal pasti kesan penyuaraan rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di Palestin. Objektif kajian kami yang ketiga iaitu kami ingin memberi kesedaran kepada masyarakat negara bahawa perkara yang berlaku di Palestin adalah lebih daripada isu keagamaan. Malah, ia sudah berkaitan isu kemanusiaan. Saya hendak berkata begini kerana beberapa minggu yang lepas telah berlaku suatu jenayah peperangan di mana tentera dari negara haram Israel telah menetupkan sebuah hospital di selatan Gaza. Yang membuatkan keadaan semakin keruk, tentera negara haram Israel sebelum itu telah mengarahkan rakyat Gaza untuk berpindah ke belah selatan Palestin jika mereka hendak selamat. Akan tetapi, masih ramai rakyat Malaysia yang masih menutup mata dan masih menjamu selera di restoran-restoran yang berkaitan dengan negara haram Israel. Antaranya seperti McDonald's, Starbucks Coffee dan juga Kentucky Fried Chicken yang dikenali sebagai KFC. Dengan itu, kami berharap kajian ini dapat menyentuh dalam isu tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Metodologi kajian yang digunakan dalam kumpulan kami adalah perbincangan dalam kumpulan, jurnal serta melayari internet. Perbincangan hasil kajian. Yang pertama, keadilan dan hak asasi manusia. Menyoroti hak asasi manusia yang telah dilanggar di wilayah Palestin dan bagaimana keadilan menjadi kunci penyelesaiannya oleh badan-badan yang bukan kerajaan, NGO yang prihatin terhadap isu Palestin. Okey, yang kedua, peranan masyarakat Malaysia untuk membahas bagaimana suara dan aksi masyarakat dapat mempengaruhi situasi di Palestin, baik melalui advokasi, bantuan kemanusiaan atau tekanan politik. Dan yang ketiga ialah sumbangan solusi, iaitu dengan membincangkan solusi-solusi yang mungkin seperti pendamaian melalui negosiasi, pembangunan secara masyarakat atau upaya diplomatik. Contohnya, pemimpin Malaysia pernah mengkritik secara terang-terangan terhadap isu yang dihadapi oleh rakyat Palestin yang diacami oleh Zionis. Perbincangan hasil kajian yang seterusnya ialah media dan pengaruhnya. Dengan kajian yang dibuat, kami berjaya memahami pengaruh media terhadap persepsi dan dukungan rakyat Malaysia tentang isu Palestin. Melalui media, maklumat sebenar dapat disampaikan secara pantas kepada seluruh rakyat Malaysia. Contohnya seperti media-media tempatan yang berani menyuarakan tentang isu Palestin, sementara media-media barat sedaya upaya menyorokkannya. Perbincangan hasil kajian yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah solidariti dan tindakan nyata. Melalui kajian ini, kami berjaya membincangkan bagaimana rakyat Malaysia boleh menunjukkan solidariti terhadap isu Palestin, sama ada dari segi kewangan, kempen kesedaran dan banyak lagi. Contohnya seperti hari ini, rakyat Malaysia bersatu padu dalam memboikot barangan Zionis.